Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari. Salam sejahtera. Untuk memulakan kelas, kita sama-sama baca buku kitab Sebagai Muslim dan sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita serta juga kepada diri sendiri, kepada guru-guru, syarah-syarah serta juga kepada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. So yang Amira beritahu saya dia ada kerja tugasan luar assignment dia. Dan nanti dia akan tengoklah nota. So ini kita akan sambung yang minggu lepas ni iaitu non-allowable expenses. Okay, nampak ke tidak ya? Boleh Nela?
Okay, awak boleh apa-apa masalah boleh ni boleh guna chat sebab saya tengok dua ni lah. Dua screen, satu dekat laptop, satu lagi dekat handphone. So yang ni minggu lepas saya dah ni. Cuma yang kat sini saya tanya untuk saya lebih detailkan yang non-allowable expenses. Belanja-belanja yang tidak dibenarkan. Ya? Sebenarnya awak yang biasanya awak buat untuk PNL tu, belanja-belanja kan. Ada juga sebahagian belanja tu tidak dibenarkan, okey? Jadi saya akan slow-slow Saya type, biasa kan dah disediakan kan. Saya type boleh saja tapi takut nanti awak tendensi awak nak nota awal tu ada ya. Sebab nota semua dah ada dalam ni. Company taxation. Expenses are not incurred. That are not incurred. Maksudnya belanja yang tidak berlaku sebenarnya ialah yang berkaitan dengan provision, depreciation ni. Semua kita kena, itu dinamakan non-allowable. So non-allowable awak perhatikan dia punya format dia lah kat sini kalau non-allowable dekat sini, add non-allowable, okay. Banyak non-allowable ni, antaranya lah expenses that are not incurred. So seterusnya ialah non-allowable yang seterusnya ialah ini memang lama benda ni. Sebab sebenarnya kita dah habis chapter lah. Yang kedua ialah capital expenditure, okay. Capital expenditure ialah belanja-belanja modal. Okay. Belanja-belanja modal ni biasanya nilai dia besar. Belanja modal lah, nilai besar. Dan dia akan boleh merubah sesuatu bentuk tau. Contohnya awak tambah tandas kan. Tambah space, tambah ruang, mengecat, betulkan. Dia awak kena bezakan dengan capital capital expenses. Bukan capital expenses expenditure, okay? So ni capital, awak highlightkan capital ni. So antaranya ialah salin ni cost of printing
and distribution of annual reports. Awak kena salin boleh ni? Sebab nanti dia ada ni tau, maklumat ni dalam soalan tu, company punya soalan ni, company digestion ni, maklumat tambahan ni ada 12 maklumat. Jadi dia mungkin salah satu akan masuk kat sini. Cost of printing and distribution of annual reports. Ini ialah awak nak annual report setiap hujung tahun, nak annual report ni dia agihkan dalam mesyuarat, banyak juga lah kalau ahli-ahli lembaga mesyuarat ni. So semua ini annual report ataupun laporan annual report ni sebenarnya belanja yang tidak dibenarkan. Majalah-majalah tu kan. Seterusnya ialah stamp duty and secretarial fees for increased share capital. Dia macam berdengung macam berdengung suara 2 kali. So saya tutupkan saya punya yang ni, okey. Awak boleh masuk dalam WhatsApp lah. Dalam WhatsApp, okey. Segala yang nak tu dalam WhatsApp lah, saya boleh baca WhatsApp awak. Saya nak tu buat dia dengar lah. Suara saya tu dia dengar kat handphone, jadi macam kat gua Stamp duty and secretarial fees for increased share capital. Yang ini ialah apa ni, annual reports. Lepas tu stamp duty, increase share capital Maksudnya awak nak nambahkan modal, duit tak ada, awak nak nambahkan modal pun tidak dibenarkan. Yang ketiga ialah stock listing expenses. Awak tulis iaitu stock listing. Maksudnya belanja-belanja yang awak nak terbitkan saham terbit saham baru. Company nak terbitkan saham, nak dapatkan duit daripada saham pun apa-apa belanja disebabkan nak menerbitkan saham, isu saham, stock listing pun tidak dibenarkan. Commencement business expenses. Maksudnya belanja-belanja sebelum penubuhan, pre-commencement. Sebelum penubuhan company, apa-apa belanja-belanja yang sebelum company nak mula berniaga kan, tapi sebelumnya
kita ada legal fees dan sebagainya pun tidak dibenarkan. Contohnya ialah entrance fees to club. Yuran semualah, yuran entrance, yuran pendaftaran untuk menyertai kelab-kelab. Contohnya kelab golf ke, kelab badminton ke, okay, kelab hiburan, semualah berkaitan kelab. Yuran pendaftaran itu tidak dibenarkan. Legal and professional fees relating to violation of law, capital structure of company acquisition, of loan or asset. Violation maksudnya kita menyalahi undang-undang. So apa-apa disebabkan kita violate of laws, capital structures of company, acquisition of loan or asset. Okay. Violation of law maksudnya kita buat salah lah, kita company yang kita buat ada disaman dan sebagainya. Jadi kita lantik peguam pun tak dibenarkan. Capital structure of company acquisition of loan or asset. Maksudnya struktur modal struktur modal disebabkan awak nak mendapatkan barang. Contohnya nak beli aset, so awak perlukan modal tambahan ataupun nak buat pinjaman, yang berkaitan dengan capital structure tidak dibenarkan. Semua yang berkaitan dengan legal fees tu. Yang ni selalu keluar donation, irrespective of whether approved or unapproved. Donation. Yang tidak berkaitan, donation yang tidak berkaitan, contohnya tak berdaftar, pun tidak dibenarkan. Sama ada donation tu approved or unapproved tadi. Donation sebenarnya tidak dibenarkan lah. Nak senang kata semua antara approved atau unapproved tidak dibenarkan. So perkataan donation sama ada dibenarkan atau sama ada dilulus ataupun tidak. Derma tu kepada yang diluluskan. Contohnya mau tua semua tidak dibenarkan. Okay. Seterusnya ialah lump sum payment.
for yearly termination of lease. Lease ialah pajakan. So those company itu dia ada pajakan. Awak pemajak, company awak memajak bangunan. Menyewa macam menyewa, lease macam menyewa, tapi ada tempoh 10 tahun. Tapi dia so jadi 10 tahun tapi awak awal sikit. Disebabkan keluar awal melanggar kontrak, so kita company itu kena bayar satu lump sum payment. So lump sum payment itu juga tidak dibenarkan. Okey, seterusnya ialah loan written off in relation to that of employee or supplier. Kita ada pinjaman dengan supplier, kita meminjam dengan pekerja dengan pekerja pun kita minjam dengan supplier pun kita minjam. Tapi yang berkaitan dengan employees, contohnya employees meminjam, supplier pun jarang meminjam kita meminjam apa-apa kaitan dengan pinjaman, tetapi kita write off. Kita meminjam, kita write off. Loan written off Sorry. Maksudnya kadang-kadang supplier, employee meminjam duit kita advance contohnya. Lepas tu dia berhenti and then pinjaman itu kita apa? Return off Kita hapus kira pun tidak dibenarkan. Ini lebih kurang jugalah fine imposed for violation of law. So kita dikenakan denda fine disebabkan kita melanggar undang-undang. Company itu melanggar undang-undang, contoh membuat alam pencemaran kepada alam sekitar. Contohnya asap terlalu lebih, saliran yang tak betul keluar yang tak betul. So kita disaman. So saman itu tidak dibenarkan untuk kita minta pelepasan. Okey. Seterusnya ialah penalty on withholding tax. Jadi withholding tax ni ialah satu jenis cukai yang dikenakan oleh lembaga hasilan negeri tau. So biasanya withholding ni orang macam tak berapa macam kisah, jadi dia tak nak bayar. So bila tak nak bayar dikenakan penalti. So penalti tu pun tidak dibenarkan. Okay. Kita lambat bayar Seterusnya ialah foreign exchange gain or loss on acquisition of plant and
Stationary repayment of foreign loan. Maksudnya awak membeli plant and machinery, contohnya membeli mesin dari luar negara lah, so memerlukan duit US dollar contohnya. Tetapi harga US dollar tu semakin lama makin naik, so kita akan rugi disebabkan kadar tukaran yang makin teruk bagi pihak kita, bagi pihak RM. Tapi contohnya kita dapat perjanjian hari ini RM200. Tiba-tiba dah naik pula sebabkan US dollar dah tu. So kita sebulan lepas tu baru kita bayar. So harga dah berubah. Kalau berlaku kerugian disebabkan pembelian barang plant and machinery pun tidak dibenarkan, repayment of foreign loan. So kalau di Malaysia membuat pinjaman di Singapura, di Indonesia pun tidak dibenarkan bayaran loan tersebut, okey. Registration of trademark. Pendaftaran nama baik trademark ialah nama baik ataupun jenama branding. Macam contohnya awak nak company namanya ialah apa? Restoran meletup-letup contohnya. Jadi restoran meletup-letup tu awak akan register, orang lain tak boleh guna lagi. So pendaftaran trademark tersebut di SSM itu belanja yang tidak dibenarkan. Seterusnya ialah fees for designing company logo. So yuran-yuran ataupun charge yang dikenakan disebabkan awak mereka bentuk logo pun tidak dibenarkan. So awak tak ada logo, sama lah cerita logo, awak boleh bayar pencipta logo tu, bayaran itu tidak dibenarkan. Compensations to competitor to restrict competition restrictive covenant namanya. Kalau dia disebut sebagai restrictive covenant, awak kena ni lah maksudnya. Maksudnya di sini awak kena bayar kepada kompetitor. Sekarang ni awak ada apa, nak buka kedai makan kan, so awak kena bayar pula kepada Along lah contohnya, Along kawasan kan, kepada kompetitor pesaing tu dia minta duit sebab dia tu dah lama bertapak, awak mengganggu bisnes dia dan dia minta duit disebabkan awak berniaga, perniagaan dia telah lingkup jualan dia semakin berkurang. Dia minta compensation ataupun pampasan. So, pampasan itu pun tidak dibenarkan.
loss on disposal of long-term investment. Disebabkan awak dah buat investment long term, 10 tahun, 20 tahun bond contohnya. Bila awak jual, awak dapat loss. Itu memang bukan salah kerajaan SDN, dia adalah salah peniaga tersebut lah. Jadi sebenarnya long term investment memang untuk bila nak dapat hasil ialah bila mana awak pegang lama baru dapat hasil. Tapi bila awak beli, contohnya beli investment itu bernilai 100,000. Tetapi dalam setahun, 2 tahun tu awak jual, awak dapat jual 90,000, awak rugi 10,000. So kerugian itu tidak ditanggung, tidak dibenarkan. Okey, kita rehat dulu ya. Kita rehat, nanti pukul 4 masuk balik Boleh? Sebab saya daripada kolej ni, saya kat kolej ni so pukul 4 kita sama balik Awak boleh